أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini seorang aktivis kemanusiaan yang hebat, insya-Allah, mudah-mudahan akan berterusan semangatnya, dan beliau merupakan satu-satunya anak Malaysia yang berada di bumi Gaza, ya, berjuang dan juga sebagai aktivis kemanusiaan di sana sebagai wakil kepada rakyat Malaysia keseluruhannya, ya, dan ia merupakan satu pengorbanan yang hebat yang telah dilakukan oleh seorang pemuda Malaysia sehingga sanggup tinggal dan bersama dengan pejuang-pejuang di Gaza untuk mempertahankan Al-Aqsa, insya-Allah. Jadi tanpa berlengah lagi, saya perkenalkan saudara Nadir Al-Nuri bin Kamaruzaman, ya, seorang aktivis kemanusiaan, pengasas kepada Persatuan Cinta Gaza Malaysia, yang beribu pejabat di Gaza. Jadi terima kasih diucapkan kepada saudara Nadir, ya, kerana sudi berkesempatannya untuk kita sama-sama ditemu bual lah pada petang ini, insya-Allah. Di Malaysia petang lah, tapi di Gaza saya difahamkan 5 jam berbeza. Jadi sana pagi lagi, ya. Masih pagi. Pagi lagi, alhamdulillah. Baik, jadi seterusnya kita teruslah kepada soalan yang pertama, iaitu berkaitan dengan sedikitlah pengenalan, ya, tentang Persatuan Cinta Gaza Malaysia, ya, di Gaza ini, ya, di Palestin, ya, sebagai pengenalan lah, ya, dan mudah-mudahan ramai dalam kalangan rakyat Malaysia yang turut sama membantu, ya, menyumbang kepada persatuan ini, insya-Allah. Silakan Nadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Badruddin. Untuk makluman pendengar, Ustaz Badruddin ni ustaz saya di Sekolah Agama Menengah Bestari Jais dulu. Jadi siapa kita pada hari ini dibentuk oleh guru-guru kita yang mengajar kita ketika mana kita berada di sekolah, bermula daripada tadika sampailah masuk ke universiti. Jadi sebahagian daripada pahala apa yang kita cuba buat pada hari ini, insya-Allah sampai kepada Ustaz Badruddin, sampai kepada guru-guru kita yang lain dengan izin Allah. Amin, amin ya Allah. InsyaAllah. Hari ini kita nak perkenalkan sedikit berkenaan dengan Persatuan Cinta Gaza Malaysia. Saya rasa NGO yang masih kecil, masih lagi belum dikenali oleh sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita di Malaysia, nak dibandingkan dengan NGO-NGO yang lebih lama berjuang untuk bumi Palestin ini. Dan Persatuan Cinta Gaza Malaysia ini diasaskan oleh saya sendiri ketika mana sampai ke bumi Palestin ini daripada tahun 2013. Saya duduk di Palestin ini sebagai satu-satunya rakyat Malaysia pada tahun 2013 setelah habis belajar di Universiti Malaysia Sabah dalam bidang sains marin. Jadi kita habis sains marin di UMS. Saya ke Syria selama 1 tahun setengah, dan bila mana berlaku peperangan di bumi Syria, saya ke Syria untuk sambung pengajian ijazah kedua dalam bidang syariah. Jadi bila habis ataupun bila berlaku perang di Syria, kita balik ke Malaysia dan duduk di Malaysia selama lebih kurang 2 ataupun 3 bulan. Ditanya oleh ibu dan ayah ke mana hendak dihabiskan pengajian ijazah kedua dalam bidang syariah. Maka ketika itu diberikan beberapa pilihan Ustaz. Diberikan antaranya pilihan untuk sambung di Mesir, di Jordan ataupun sambung di dalam Malaysia sendiri, dan akhir sekali disebut pilihan untuk menyambung di bumi Palestin. Maka setelah difikirkan, setelah beristikharah, bermusyawarah, akhirnya kita dapati bukan masalah lah, mungkin kekurangan yang ada di Mesir ataupun Jordan ini ialah banyaknya pelajar Malaysia yang berada di sana. Contohnya di Mesir ini ketika itu ada 12,000 orang pelajar Malaysia yang ada di sana, dan ribuan yang lain yang ada di Jordan. Maka kita fikirkan, penat-penat ustaz-ustaz kita ajar kita bahasa Arab masa di sekolah dulu, kalau kita sampai ke Mesir, sampai ke Jordan,
kecenderungan kita ini akan duduk bersama-sama dengan masyarakat, dengan orang kita. Maka kita pun balik mungkin tak boleh nak bercakap bahasa Arab ataupun mendapat manfaat sebanyaknya sebagaimana yang kita boleh dapat di tempat yang tidak ada orang Malaysia. Jadi pada masa yang sama kita ambil keputusan juga bahawa umur pun dah lanjut ketika tu, tak adalah lanjut mana, tapi dah agak berusia untuk buat second degree, kena ada kerja sampingan yang kita buat ataupun kena ada benda lain yang kita boleh buat bersama-sama dengan usaha untuk meningkatkan diri sendiri. Kita kena bantu masyarakat dan bantu orang lain. Maka keputusan yang dibuat ketika itu ialah untuk sambung belajar di Palestin, di bumi Gaza ini, di Universiti Islam Gaza, dan pada masa yang sama untuk mewujudkan sebuah NGO yang namanya Persatuan Cinta Gaza Malaysia. Jadi Persatuan Cinta Gaza Malaysia ni kita asaskan pada tahun 2013 dengan memulakan kerja-kerja kemanusiaan yang kita buat di bumi Gaza. Tahun lepas ataupun 2 tahun lepas kita kembangkan sikit, kita wujudkan pusat budaya Malaysia di bumi Palestin, yang pertamanya yang ada di bumi Palestin, dengan tujuan untuk kita memperkenalkan budaya kita. Malaysia ni Ustaz salah sebuah negara yang disebut antara yang paling banyak membantu bumi Palestin, bersama-sama dengan Turki, bersama-sama dengan Qatar, bersama-sama dengan Indonesia, bersama-sama dengan Algeria. Ini negara-negara yang sentiasa disebut sebagai negara-negara yang paling banyak membantu Palestin. Jadi kita sebutkan bahawa kita dah kenal Palestin di Malaysia. Kita tahu apa yang sedang dilalui oleh orang Palestin, kita tahu apa budaya yang mereka jalani. Tapi mereka di Palestin belum lagi mengenali Malaysia. Dan kita bawa isu Palestin ini sebagai sebuah isu ummah sejagat. Sebagaimana kita kenal mereka, mereka perlu kenal kita. Sebagaimana kita tahu budaya mereka, mereka juga perlu tahu siapa kita. Maka kita tubuhkan pusat budaya ini sebagai inisiatif untuk membawa nama Malaysia ke Palestin, dan alhamdulillah usaha ini berjalan dengan baik. Tahun lepas pula Ustaz, kita buka satu pusat kajian dengan tujuan yang sama untuk kita bawa isu Palestin ini kepada masyarakat yang bercakap bahasa Melayu. Kalau kita tengok bahan berkenaan dengan Palestin ni banyak di dalam bahasa Inggeris, banyak di dalam bahasa-bahasa yang lain, tapi bahasa Melayu ni kurang. Sedangkan bahasa Melayu ini adalah bahasa yang digunakan oleh sekitar 300 juta orang penduduk yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, yang ada di selatan Thailand, yang ada di Brunei, Singapura dan sebagainya. Ada lebih kurang 300 juta orang yang menggunakan bahasa Melayu. Sedangkan seluruh penduduk Arab yang ada di negara-negara Arab tak sampai pun 300 juta orang. Jadi soalnya bila mana berlaku isu Palestin, kita selalu tanya mana negara-negara Arab yang duduk di sekeliling, mana negara-negara Arab yang sepatutnya memainkan peranan mereka dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama kita tak sedar bahawa ketumbukan kuasa orang Melayu ini, kekuatan yang mereka boleh gembleng dan kumpulkan sebenarnya adalah lebih besar daripada kekuatan orang-orang Arab. Ini yang bercakap Melayu sahaja. Bukan kita tak luaskan lagi kepada negara-negara berdekatan dengan kita yang tak menggunakan bahasa Melayu sebagai medium. Jadi kita wujudkan pula apa yang disebut sebagai pusat kajian inisiatif strategik Malaysia Palestin ini, dan tahun ini pula insya-Allah kita akan kembangkan kerja-kerja kita dan kita akan wujudkan pula apa yang disebut sebagai Malaysian Business Incubator. Incubator ni tujuan dia ialah untuk memberi peluang kepada pemuda-pemuda Palestin untuk mencari peluang pekerjaan, untuk bawa startup mereka, untuk bawa idea-idea bisnes mereka. Kita bagi tajaan, kita bagi bimbingan supaya mereka boleh berdiri di atas kaki mereka sendiri. Jadi ini sekitar sebahagian daripada kerja-kerja yang kita buat di sini, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, sangat-sangat banyak usaha ya, dan kita lihat betapa pentingnya ya persatuan ini kepada orang Palestin dan juga kepada orang Malaysia sebenarnya sebagai penghubung ya, antara dua negara, dan juga terutamanya untuk menjelaskan kepada kita hasrat dan juga keinginan ya, kita untuk mempertahankan Al-Aqsa ya, dengan segala cara ya, dan antaranya adalah sumbangan ataupun khidmat-khidmat yang telah dilakukan ya, oleh Persatuan Cinta Gaza ini. Jadi syabas dan tahniah di atas usaha tersebut, dan mudah-mudahan ia menjadi ibadah kita dan juga menjadi salah satu daripada saksi ya kepada kita bila di mahsyar nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ya Nadir akan terus bersemangatlah untuk menjalankan usaha-usaha ini, insya-Allah. Jadi untuk pengetahuan sebenarnya
tujuan Temu Bual ini ataupun live ini adalah untuk membangkitkan rasa berkorban, rasa berkorban di dalam bulan Zulhijjah ini sempena dengan Aidul Adha ini, dan kita bukan hanya melihat kepada ibadah kurban itu sebagai menyembelih haiwan, dan juga sekadar kita memperingati bagaimana Nabi Ismail alaihissalam, dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam disyariatkan untuk berkorban, tetapi kita nak semangat itu berterusan sehingga kini lebih daripada itu dan bernilai kepada diri kita dan juga secara sejagat sekaliannya, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi terus kepada soalan saya yang kedua, iaitu bila sebenarnya terdetik untuk ke Palestin dan membuat ataupun menubuhkan Persatuan Cinta Gaza ini, dan seterusnya berada bersama-sama dengan orang-orang Palestin ataupun budak Palestin di Gaza ini. Okey, Ustaz, sebenarnya kerja-kerja, melakukan kerja-kerja kesukarelawanan atau kemanusiaan ini, kalau nak sebutkan secara terperinci, dicetuskan ketika mana berada di sekolah lagi. Dan kalau kita nak tengok lebih jauh lagi, sebenarnya apa yang berlaku ialah kita mendapat semangat daripada ibu bapa yang memberikan contoh teladan yang baik dalam kerja-kerja kesukarelawanan. Ibu dan ayah banyak terlibat dalam kerja-kerja kesukarelawanan, dan saya ingat satu gambaran yang masih jelas dalam kepala saya walaupun berlaku lebih daripada 20 tahun yang lepas. Apa yang berlaku ketika mana ayah ketika itu belajar di Scotland, di United Kingdom, di Edinburgh, di University of Edinburgh, dan apa yang berlaku ialah kami duduk di sebuah rumah flat bersama-sama dengan penduduk tempatan. Dan saya teringat di atas rumah kami ini, Ustaz, ada seorang budak, dan budak ni dia selalu lapar, dan bila dia lapar dia akan datang ke rumah kami, dia akan ketuk pintu, dia akan kata tam to eat. Dia cakap pelat tam to eat. Tam to eat tu maksud dia, do you have something to eat? Ada tak sesuatu yang boleh diberikan kepada saya untuk saya makan? Jadi mak dan ayah ni setiap kali budak ni datang, dia akan suruh bagi apple, dia akan suruh bagi biskut, dia akan suruh bagi coklat. Jadi sampai sekarang benda itu melekat di dalam diri saya, pengajaran yang kita dapat secara tidak langsung, bahawa orang nak bantuan apa pun, orang yang memerlukan perlu dibantu dengan apa yang kita ada. Walaupun ketika itu pelajar, belum ada pendapatan sendiri dan sebagainya, ibu dan ayah, tapi mereka ajar untuk bagi apa yang ada. Maka sedikit demi sedikit benda itu berkembang di dalam diri kita. Contoh-contoh yang ditunjukkan oleh ibu ayah kita, yang ditunjukkan oleh orang yang berada di sekeliling kita, dan sampailah saya berada di sekolah agama menengah Bestari Jais. Ketika itu saya ingat satu program yang pertama yang saya buat untuk budak-budak yang berada di sekolah ketika mana saya berada di tingkatan 5. Program yang saya buat dengan guru-guru ketika itu, program yang saya namakan ataupun kami namakan sebagai Dynamic Crazy Kids Camp Tarbiyah. Pada masa yang sama diberi suntikan keseronokan untuk mereka, dan masa tu Ustaz, saya pakai duit saya untuk laksanakan program tersebut. Kita keluarkan semua duit yang ada dalam tabung haji, duit yang ada dalam akaun bank ketika itu untuk kita bagi suntikan kepada budak-budak ini. Jadi itu pun satu benda yang diajar oleh mak dan ayah juga. Duit ni tak payah sayang sangat. Kalau ada tujuan yang baik untuk kita gunakan, maka kita gunakan, insya-Allah esok Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Maka kita buat program tersebut, dan alhamdulillah budak-budak yang kita programkan ketika itu masih lagi hubungan kita rapat dengan mereka. Dan itu satu benda yang sangat penting bila mana kita bina hubungan yang baik dengan semua orang. Bila kita buat contohnya program-program seperti NGO, maka mereka ini sebenarnya yang kembali kepada kita, yang menyumbang kepada kita, yang bagi support kepada program-program kita. Maka itu antara program pertama yang saya ingat. Selepas itu saya ke Universiti Malaysia Sabah, dan saya ikut sebuah NGO yang nama dia Persatuan Siswazah Sabah.
dan saya menjadi timbalan Presiden Persatuan Siswa Sabah ketika itu. Kita banyak masuk ke kampung-kampung mu'alaf, kita ajar kepada mereka fardu ain, kita ajar mereka sembahyang, kita Islamkan penduduk yang berminat kepada agama Islam. Kita jumpa dengan hatta undocumented people ni yang tidak ada IC dan sebagainya. Ketika itu di bandar Kota Kinabalu, Ustaz, tengah-tengah malam, jam 2 pagi kita pergi untuk berjumpa dengan Mak Nyah, bagi sumbangan. Kita jumpa dengan budak-budak di jalanan untuk kita buat kelas-kelas fardu ain, kelas mengajar Al-Quran dan sebagainya. Jadi itu pengalaman di Sabah pula. Dan sebab itulah kita selalu sebutkan, sebenarnya di Malaysia pun banyak peluang untuk kita curahkan bakti. Tak perlu bagi alasan kita tak boleh nak keluar, dia tak apalah, dia berada di negara perang, memang di sekeliling dia banyak orang yang susah dan sebagainya. Tapi sebenarnya di dalam negara kita sendiri, kalau kita toleh kiri dan kanan, kita akan dapati orang-orang yang memerlukan kepada khidmat kita. Kalaupun bukan duit, mungkin perlukan tenaga kita, mungkin perlukan telinga untuk berkongsi dan sebagainya. Jadi habis di Sabah, di Persatuan Siswa Sabah, saya pergi pula ke Syria. Dan habis di Syria, kita balik ke Malaysia, duduk selama lebih kurang 3 bulan. Kita mula buat road tour untuk terangkan berkenaan dengan apa yang sedang berlaku di Syria dengan NGO yang nama dia Persatuan Pelajar Malaysia Syria, ataupun Persatuan Pelajar yang ada di sana ketika mana saya belajar di sana. Balik ke Malaysia, lebih kurang 3 bulan tu, kita mula bergerak untuk membantu orang Syria, mengumpulkan dana untuk orang Syria. Dan selama 3 bulan tu selesai, maka kita pilih untuk pergi ke Palestin pula, untuk kita teruskan kerja-kerja yang sama di bumi Palestin. Dan alhamdulillah, bumi Palestin ni saya ingat antara projek pertama yang saya buat ni ialah baik pulih sebuah rumah untuk seorang budak nama dia Jibril. Dia duduk lebih kurang 8 orang dalam sebuah rumah yang ketika itu tak layak didiami oleh manusia. Jadi bila kita buat tu, kita perlukan dana lebih kurang 30,000 je Ustaz, ataupun 40,000 saja yang kita perlukan ketika itu. Dan 40,000 tu kita duduk kumpul dalam masa 2 bulan. Masa mula-mula kita buka NGO dulu, 2 bulan kita perlukan untuk kumpulkan RM40,000 untuk kita bantu satu keluarga. Tapi alhamdulillah, hari ini kalau 40,000 tu dalam masa 1 hari, insya-Allah 1 hari 2 hari kita dah boleh kumpulkan untuk kita membantu. Jadi ini progres perkembangan yang sedikit demi sedikit yang kita mulakan sejak daripada kecil, hasil daripada contoh yang ditunjukkan oleh orang yang berada di sekeliling kita. Allah. Alhamdulillah. Betapa pengalaman-pengalaman ini sebenarnya membantu kita untuk melaksanakan dan juga menjalankanlah tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim terutamanya. Dan pandangan saya sebenarnya ia perlu dipupuk dari awal lagi. Dan peranan ibu bapa, peranan guru, rakan-rakan, dan juga saya lihat rakan-rakan dalam NGO sendiri telah memberi sumbangan yang besar lah kepada semangat untuk terus aktif dalam kemanusiaan ini. Dan seterusnya tanpa melangkah masa lagi lah, saya sebenarnya terus kepada soalan berikutnya, iaitu sebagai seorang aktivis kemanusiaan ini sebenarnya apa persediaan yang perlu kita buat supaya kita akan terus kekal ataupun akan terus bersemangat untuk meneruskan perjuangan ataupun meneruskan lagi usaha-usaha dalam tugasan ataupun aktiviti-aktiviti kemanusiaan ini di mana sahaja, terutamanya kalau macam Nadir di Palestin ataupun di Gaza lah secara khususnya. Saya rasa kalau kita nak bercerita tentang persediaan ni, banyak benda yang kita kena ada untuk kita jadi seorang aktivis. Sebab kita ni buat kerja, selalu kena buat kerja overtime, selalu kena berdepan dengan masyarakat yang selalu tidak pernah cukup. Kita nak meneruskan kerja-kerja kita kalau di Palestin ini atau di Gaza ini dalam keadaan kita terkepung, mungkin setahun 2 tahun tak berjumpa dengan keluarga dan sebagainya. Jadi kalau kita nak simpulkan ataupun kita nak sebutkan secara ringkas, persediaan ni, saya rasa persediaan yang paling utama ialah persediaan untuk kita meletakkan tujuan kita buat kerja-kerja ini. Sebab dengan tujuan ini sahajalah kita boleh terus dengan kerja-kerja yang telah kita letakkan diri kita sejak daripada awal untuk kita abadikan diri kita melakukannya. Dan ini adalah kalau dalam bahasa bisnes ya Ustaz, selalu disebutkan
Kalau kita ni zaman zaman online seller lah, online business lah, masing-masing semua nak mencari pendapatan sampingan dalam keadaan ekonomi yang terhimpit ini. Selalu sifu-sifu bisnes ni disebut kita kena ada big why, kita kena ada tujuan yang besar yang menolak kita untuk kita sentiasa nak bangkit setiap hari untuk kita buat kerja-kerja bisnes kita. Maka kami di Persatuan Cinta Gaza Malaysia ini, kita punyai satu big why yang juga big why yang digunakan untuk kita tolak kita ke hadapan. Dan big why kita ini sama dengan NGO yang lain, ialah bila mana kita menyedari bahawa umat Islam ketika ini dan saat kita berada di dunia ini adalah dalam keadaan yang paling teruk, adalah dalam keadaan yang paling terhimpit, adalah dalam keadaan yang paling terdesak, adalah dalam keadaan yang paling dizalimi. Mereka ini pada hari ini sangat-sangat memerlukan sokongan dan bantuan daripada kita. Hari inilah kita nak tengok sama ada orang-orang Islam ini benar-benar bersaudara ataupun tidak. Dikala ada sebahagian daripada negara seperti Yaman, seperti Syria, seperti Rohingya, seperti Syria dan sebagainya, dalam keadaan mereka terhimpit, ada negara-negara lain yang hidup dalam keadaan yang baik. Kita yang berada di Malaysia, alhamdulillah masih lagi dalam keadaan yang baik. Mereka di Indonesia masih lagi dalam keadaan yang baik, di Turki, di Qatar dan negara-negara yang lain. Maka adakah akan nampak semangat persaudaraan ini bila mana negara yang baik boleh membantu negara-negara yang kurang baik, dan bila mana negara-negara yang kurang baik ini satu hari nanti kalau mereka pula maju dan mereka pula bebas, pula dilakukan akan membantu. Contohnya negara Tuhan nanti waliyazubillah dicampakkan ke dalam peperangan dan sebagainya. Maka itu big why kita. Bila mana kita lihat apa yang sedang berlaku ke atas ummah, sepatutnya kalau kita memikirkan kebajikan keluarga kita, sampaikan kita boleh semangat untuk berniaga, semangat untuk ikut seminar pengurusan, semangat untuk ikut seminar marketing dan sebagainya, sepatutnya kita boleh juga menyediakan diri kita untuk bertanya tentang kebajikan ummah secara keseluruhan. Jadi kami di CJM ini kami meletakkan satu moto kerja kita, iaitu al-ajr qabla al-ijar. Al-ajr qabla al-ijar. Al-ajr qabla al-ijar ni maknanya apa? Makna dia pahala sebelum daripada gaji, ataupun pahala sebelum daripada allowance, pahala sebelum daripada ganjaran. Jadi kita buat kerja ni, kita tahu kerja-kerja kita setiap minit, setiap saat yang kita letakkan adalah pahala, dan kita tak fikirkan kepada gaji kita ataupun hasil yang kita akan dapat di penghujung bulan dan sebagainya. Maka sebenarnya konsep ini konsep yang sama, bukan sahaja untuk kerja-kerja NGO, kerja-kerja kemanusiaan, tetapi semua kerja yang kita buat dengan menepati dua syarat. Pertama sekali ikhlas, yang kedua tidak melanggar syariat. Semua kerja-kerja ini akan dikira sebagai amalan kebajikan yang kita buat, khidmat bakti kita mengajar, khidmat bakti kita berniaga untuk membekalkan rezeki yang halal kepada orang Islam dan sebagainya. Semua ini adalah nikmat, dan semua ini adalah sumber kepada pahala kita asalkan niat kita betul. Jadi insya-Allah masing-masing kena balik, kena fikirkan bahawa kerja kita ini kita nak dapat pahala dulu, barulah kita fikirkan kesan dia ataupun hasil dia yang kita akan gunakan hanya di dunia sahaja, iaitu gaji yang kita dapat di penghujung bulanan, insya-Allah. Itu hebatnya kan, pengalaman sebagai seorang aktivis kemanusiaan. Kita sepatutnya mengambil pengalaman ini sebagai satu iktibar dan juga sebagai ikutan lah. Bukan sahaja kepada Nadir, kepada semua. Maknanya sepatutnya rakyat Malaysia ini menyedari betapa aktivis kemanusiaan ini bukannya tugas sukarelawan semata-mata yang hanya di dunia, yang hanya dilihat secara mata kasar. Tetapi ia sebenarnya linainya lebih daripada itu, dan mudah-mudahan dia akan berterusanlah sebagai ibadah kita, sebagai ibadah yang akan membela kita bila berada di padang mahsyar dan juga di akhirat nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ia akan menjadi satu semangat yang barulah kepada mereka yang baru berkecimpung ataupun yang baru berniat, baru nak memulakan aktiviti-aktiviti sebagai aktivis kemanusiaan ini, mudah-mudahan. Jadi kalau kita melihat kepada Gaza sekarang ini, sebenarnya tadi Nadir ada sebut tentang berada dalam keadaan terkepung. Maksud terkepung itu sebenarnya macam mana sebenarnya? Terkepung di Gaza ini. Sebab kita hanya
melihat kepada berita-berita yang disampaikan oleh Reuters daripada BBC daripada negara-negara barat yang mana mungkin bukan menunjukkan perkara yang sebenar mungkin ataupun sebahagian besarnya tidak disampaikan secara tuntaslah kepada kita rakyat Malaysia. Jadi maksud terkepung di sana tu macam mana sekarang ni bila berada di Gaza ni? Okay, Ustaz, saya biasa kalau bercakap tentang Palestin ni saya suka terangkan pecahan-pecahan kawasan-kawasan yang ada di dalam negara Palestin ataupun di dalam kawasan Palestin ini. Dan biasanya saya kenalkan dengan satu kaedah yang sangat mudah. Nampak ke Ustaz tangan saya? Ini tangan ni yang digunakan untuk menerangkan atau menceritakan berkenaan dengan Palestin. Dan kalau kita anggapkan bahawa tangan ini adalah bumi Palestin, maka kawasan-kawasan yang ada di dalamnya ialah satu, Gaza, iaitu kawasan yang paling kecil ini, satu kawasan sahaja daripada keseluruhan negara Palestin. Yang kedua ialah kawasan di sini, kawasan yang dikenali sebagai tebing barat, tempat terletaknya Masjidil Aqsa, dan yang berada di tengah-tengah ini ialah kawasan tanah jajahan 1948 yang dijajah oleh Zionis selepas peristiwa Nakbah 1948. Jadi bila kita terangkan tentang kawasan ini, maknanya dia terpisah. Dia terpisah. Sebab itu kita suka terangkan berkenaan dengan peta ini sebab orang tak faham apa yang sedang berlaku di bumi Palestin, dan banyak persoalan-persoalan yang selalu dilontarkan kepada kita. Sebenarnya bila mana kita faham peta ini, maka kita dapat selesaikan dengan mudah. Ini kawasan Gaza. Yang kedua ialah kawasan tebing barat ini, tempat letaknya kita sebut tadi Masjidil Aqsa. Dan bila kita tengok peta ini, sebagaimana yang Ustaz sebut, dia terpisah di tengah-tengah. Jadi orang yang berada di Gaza sebenarnya dia tidak boleh pergi ke Masjidil Aqsa. Orang yang berada di Masjidil Aqsa dia tak boleh nak cross tanah jajahan ini untuk sampai ke Gaza. Jadi sebab tu kalau kita tanya kepada orang generasi muda yang berada di Gaza, adakah kalian pernah sembahyang di Masjidil Aqsa? Maka jawapannya tidak pernah. Mereka tidak pernah sampai ke Masjidil Aqsa dan tidak pernah solat di sana. Walaupun sebenarnya jarak di antara Gaza dan juga Masjidil Aqsa ini kira-kira 80 km sahaja. Satu jarak yang sangat dekat. Jadi orang Gaza ni kalau dia nak sembahyang di Masjidil Aqsa, apa yang dia kena buat? Dia kena keluar melalui satu-satunya pintu sempadan yang ada di antara Gaza dan juga Mesir, yang namanya pintu sempadan Rafah. Yang mana pintu sempadan Rafah ini dikawal oleh Mesir dan tidak selalu dibuka. Dia keluar melalui Rafah, dia kena melalui perjalanan yang biasanya mengambil masa beberapa hari untuk sampai ke Kairo dengan ratusan checkpoint yang ada, kawasan tentera dan sebagainya. Untuk sampai ke Kairo, daripada Kairo dia naik kapal terbang, kena terbang ke Jordan. Aman di Jordan, daripada aman di Jordan barulah dia boleh masuk melalui pintu sempadan di antara Jordan dan juga Israel, yang dipanggil sebagai Allenby Crossing ataupun kawasan-kawasan yang lain untuk sembahyang di Masjidil Aqsa. Jadi kedua-dua kawasan ini dipisahkan secara geografi untuk memastikan kebangkitan tidak boleh berlaku, penentangan berlaku dengan terkawal dan sebagainya. Dan seluruh kawasan Gaza ini, Ustaz, semuanya yang duduk di dalamnya adalah penduduk Palestin. Sebab apa? Sebab pada tahun 2005, Ariel Sharon, Presiden Israel ketika itu, mengarahkan supaya semua penduduk Israel yang ada di dalam Gaza ini keluar. Tidak mampu berdepan dengan penentangan dan sebagainya. Dia keluar meninggalkan bumi Gaza, maka kawasan Gaza ini 100% ialah orang-orang Palestin. Di tebing barat ni mereka duduk secara bercampur, cumanya dipisahkan oleh dinding pemisah dan sebagainya. Jadi sebab itulah kawasan Gaza ni kalau dia nak serang, kalau dia nak mencetuskan peperangan dan sebagainya, tidak ada masalah. Dia tidak takut bahawa bangsa dia akan terkena tempiasnya. Jadi kawasan Gaza ni sempadannya di antara Gaza dan juga tanah jajahan Israel ini terkepung dengan pagar-pagar pemisah yang dikawal oleh tentera-tentera Zionis. Di sebelah sini ialah lautan Mediterranean, yang mana penduduk Gaza ni dia tak boleh keluar lebih daripada 6 batu nautika. Lebih daripada 6 batu nautika akan ditembak oleh kapal-kapal perang Zionis yang menjaga perairan. Dan di sebelah sini kawasannya sempadannya dengan kita sebutkan tadi dengan Mesir, yang dijaga oleh Mesir. Dan Mesir ni duka citanya, sebagaimana yang kita tahu, adalah pro kepada Israel ataupun dekat kepada Israel. Mereka ini hanya buka sempadan setelah berbincang dan dibenarkan oleh Israel. Dan pastinya di sebelah udara pula mereka tidak boleh keluar menggunakan jalan udara. Satu-satunya airport yang sebelum daripada ini ada
telah dibom oleh Israel dan tidak dibenarkan untuk digunakan. Jadi seluruh kawasan Gaza ini sejak daripada tahun 2006, punca dia bila mana Hamas menentang Fatah di dalam pilihan raya, telah dikepung dan masih lagi berada di dalam suasana terkepung ini. Jadi itulah maksudnya, dia terkepung dan dia terkepung secara fizikal. Pada masa yang sama dia juga terkepung dari segi mental, terkepung dari segi perkembangan yang sedang dinikmati oleh dunia di luar. Maknanya itulah sebenarnya yang kita sebagai rakyat Malaysia terutamanya dan mungkin sebahagian daripada masyarakat luar yang tidak faham tentang kedudukan sebenar Palestin yang ada sekarang ini, di mana kalau nak pergi ke tebing barat itu perlu melalui Jordan, maksudnya jadi terlalu jauh dan terlalu sukar, dan itulah maksud terkepung di sana, sehingga mereka tidak dapat berhubung antara satu sama lain walaupun dalam negara sendiri. Itu yang telah dilakukan. Jadi kalau melihat kepada apa yang kita ditunjukkan dalam berita-berita dan juga maklumat-maklumat yang ada sekarang ini, kita melihat seolah-olah macam pemuda Palestin ini adalah yang suka merusuh, yang suka menentang, yang suka buat kacau. Jadi adakah itu sebenarnya menjadi tindakan yang biasa dilakukan, dan sebenarnya kenapa agaknya mereka sanggup untuk melakukan keadaan sedemikian? Okey, kita ni bila bercakap tentang isu Palestin, sebagai seorang Islam, kita yakin bahawa isu ini adalah isu akidah. Tetapi pada masa yang sama, kita tahu juga bahawa isu ini bukan sahaja isu kemanusiaan, tetapi isu pelanggaran undang-undang antarabangsa. Dan kalau kita nak bercakap dengan bahasa musuh kita ataupun dengan bahasa media barat contohnya, kita sebutkan bahawa isu ini adalah isu pelanggaran hak antarabangsa. Dan kalau kita tengok sejarah penaklukan ke atas bumi Palestin ini, ia bukan berlaku ataupun sejarah yang biasa kita dengar bermula daripada tahun 1948 sahaja, tetapi sejak daripada tahun ataupun kurun ke-19, 1832 contohnya, telah berlaku usaha-usaha untuk menjadikan bumi Palestin ini sebagai bumi untuk penduduk Yahudi, yang mana ketika itu mereka menggunakan isu antisemitism contohnya. Mereka sebutkan bahawa mereka ini sedang ditindas, mereka ini sedang ditekan, mereka hanya boleh diselamatkan bila mana mereka ada negara mereka sendiri. Maka itu yang dibuat dan dibawa ideologi yang disebut sebagai ideologi Zionis. Ideologi Zionis yang sebenarnya bertentangan pun dengan agama yang dibawa, agama Yahudi yang dibawa melalui kitab Taurat. Jadi Zionism ini ialah sebuah ideologi politik. Dia bukan hak, dia bukan agama, dia bukan sesuatu yang wajib didokong. Dan pelanggaran ataupun tidak bersetuju dengan Zionism sama seperti kita tak setuju contohnya dengan Labour Party yang ada di UK, ataupun kita tak setuju dengan ideologi yang dibawa oleh Trump ketika mana kita bercakap tentang politik di US contohnya. Jadi isu ini adalah isu yang sangat jelas. Mereka bawa satu ideologi, kita tidak bersama-sama dengan ideologi mereka, dan malangnya ideologi mereka ini ialah dengan mendokong bahawa mereka memerlukan ataupun punyai hak ke atas sebuah bumi Palestin. Dan Palestin ni kalau kita nak tengok sejarahnya, kali terakhir Yahudi berada di bumi ini ialah 2000 tahun lepas, ketika mana mereka diusir keluar oleh penjajahan Rom ketika itu. Jadi kalau kita nak bayangkan sebenarnya apa yang berlaku di bumi Palestin ini secara mudah, ialah kita sedang berada di sebuah rumah kita sedang kita duduki dalam keadaan yang aman, kita bercucuk tanam, kita mengumpul rezeki, kita makan setiap hari. Tiba-tiba datang seorang pencuri, dia datang kepada kita dan dia kata, aku ini 2000 tahun yang lepas, rumah ni aku yang punya. Jadi aku yang punya hak ke atas rumah ini, kau perlu keluar. Dan bila mana kita tak setuju untuk keluar, mereka gunakan kekuatan yang ketika itu dikenali sebagai mafia Zionis ini, Haganah dan sebagainya. Mereka mereka masuk, mereka kepung, mereka buat letupan, mereka halau dengan terancang, mereka membunuh, mereka merogol dan sebagainya.
untuk memastikan penduduk asal keluar daripada rumah tersebut. Jadi kita sebagai orang Malaysia yang telah pun merdeka, yang telah pun alhamdulillah bebas daripada cengkaman penjajah. Kalau kita baca sejarah zaman penjajahan kita pun, kita berdepan dengan penentangan yang sama. Kita berdepan dengan pemuda-pemuda sama yang bangkit. Kita berdepan dengan pendekar-pendekar, dengan nama-nama yang cukup terkenal seperti Mat Kilau, Mat Saleh, Tok Janggut dan sebagainya. Mereka ini kalaupun penjajah sebut mereka adalah penderhaka dan mereka adalah pengkhianat, tapi pada masa yang sama kita tahu siapa mereka. Kita tahu bahawa mereka ini yang cuba untuk membebaskan negara kita daripada penjajahan. Maka apa yang sedang berlaku di bumi Palestin pada hari ini adalah isu yang sama. Mereka ini sedang bangkit dengan segala apa yang mereka ada untuk memastikan mereka dapat dibebaskan. Tetapi malangnya pada hari ini mereka berdepan dengan musuh yang lebih kuat, musuh yang disokong oleh negara-negara luar, musuh yang diberikan hak yang palsu oleh masyarakat antarabangsa. Jadi pada hari ini kita berdepan dengan kita memerlukan usaha yang lebih lagi untuk berdepan dengan musuh tersebut. Jadi kalau kita tengok orang Palestin, kadang-kadang kita kata mereka ini selalu buat kacau, mereka ini selalu memberontak, mereka ini selalu cuba untuk menimbulkan huru-hara dan sebagainya. Apa yang mereka lakukan sebenarnya tidak berbeza dengan negara-negara yang lain yang cuba untuk mendapatkan kemerdekaan. Dan sebab itu juga kita perlu faham bahawa apa yang mereka lakukan ialah jihad, apa yang mereka lakukan ialah usaha yang tidak salah dari segi undang-undang, dan sebagaimana mereka cuba untuk membebaskan negara mereka, kita perlu bersama-sama dengan mereka. Pada masa yang sama kadang-kadang yang jadi isunya biasa Ustaz, bila disebut tentang kes cubaan untuk menikam tentera, disebut tentang kes meletup cubaan bunuh diri dan sebagainya, meletup apa orang kata istishhadi ataupun suicidal killer yang disebut, ataupun suicidal person ni. Mereka ini kalau kita tengok fatwa daripada Syekh Yusuf Qardawi, disebutkan bahawa mereka ini melakukan usaha istishhadi, yang disebut sebagai istishhadi ini adalah usaha yang tidak salah. Sebab apa? Sebab seluruh penduduk Israel ini dilatih sejak daripada kecil lagi untuk menjadi tentera. Jadi kita bukan berdepan dengan orang awam, tetapi kita berdepan dengan tentera sebenarnya yang telah dilatih untuk melakukan benda yang sama, untuk membunuh rakyat Palestin. Jadi sekiranya mereka tidak menentang, maka mereka ini yang akan ditentang. Menjawab soalan Ustaz ke ada? Itu keadaan sebenarnya. Ya, saya rasa itulah sebenarnya ya, sebab kita selalu diperlihatkan ya tentang cubaan-cubaan membunuh, cubaan rusuhan dan sebagainya. Tapi sebenarnya tujuan mereka adalah perjuangan, dan itulah pengorbanan yang mereka lakukan selama ini. Cuma kita melihat perjuangan itu ataupun pengorbanan itu berterusan setiap hari, setiap minggu, ya, malahan sepanjang tahun. Ya, senang cakap kita dengan berdasarkan kepada maklumat yang kita terima lah. Ya. Jadi kalau melihat kepada itu, apa sebenarnya yang memberi semangat ya kepada mereka untuk terus berjuang, terus berkorban untuk negara mereka ya, dan untuk kebebasan mereka ya, kepada tanah air mereka ni. Sebenarnya apa semangat yang membangkitkan yang membangkitkan semangat mereka ni untuk terus berkorban kepada negara ya, kepada agama ya, dan juga ya kepada Palestin secara amnya. Biasanya kalau kita sebutkan Ustaz tentang pengorbanan yang ditunjukkan oleh pemuda dan pemudi di bumi Palestin ini, biasanya saya suka terangkan ataupun saya suka sebutkan bahawa puncanya datang daripada 3 perkara. Yang pertama sekali ialah mereka ini berada di dalam keadaan yang sulit, ataupun kita boleh sebut keadaan ataupun suasana memaksa mereka untuk menjadi orang yang berani, untuk menjadi orang yang cintakan perjuangan, untuk menjadi orang yang sentiasa mahu membebaskan negara mereka. Sebab itulah kita selalu nasihatkan, kalau orang yang nak berjaya, kalau orang yang nak maju ke hadapan, apa yang mereka perlu buat ialah mereka perlu keluar daripada comfort zone dia. Tak boleh terlalu selesa, tak boleh selalu sangat hidup dalam kayangan, dalam awang-awangan. Kena sentiasa campakkan diri kita di dalam suasana masyarakat,
yang memerlukan kena campakkan diri kita dengan kerja-kerja kebajikan supaya kita nampak apa yang sedang dilalui oleh orang lain, kita boleh rasa apa yang mereka rasai dan kita boleh berjuang sebagaimana mereka juga berjuang. Jadi penduduk Palestin itu pertamanya. Semua yang hidup pada hari ini, sama ada generasi yang masih berbaki yang melalui zaman Nakbah sendiri. Kadang-kadang kami buat bagai-bagai kebajikan, kita jumpa dengan orang-orang tua yang mana mereka ini kita tanya adakah mereka asal daripada Gaza, disebut tidak. Saya datang daripada negara-negara luar ataupun negeri-negeri luar, kawasan-kawasan luar daripada Gaza di dalam bumi Palestin, dan dia dihalau ketika mana berlaku peristiwa Nakbah 48 ataupun Naksah 67. Dan kadang-kadang disebutkan bahawa ketika aku berada ataupun dihalau daripada perkampungan aku ini masih berumur 5 tahun ataupun 6 tahun. Jadi dia ada memori, tetapi memori yang tidak jelas berkenaan dengan kampung dia yang asal. Tapi yang kita nak sebutkan, mereka ini sejak daripada dihalau daripada Nakbah sampailah kepada generasi yang lahir pada hari ini berdepan dengan peperangan-peperangan, perang 2008, perang 2012, perang 2014 di bumi Gaza. Mereka terbiasa dengan suasana yang memaksa mereka untuk menjadi orang yang berjuang, untuk menjadi orang yang membela tanah air mereka. Sebab itu ada sedikit perbezaan antara orang Palestin yang ada di dalam Palestin dengan orang Palestin yang berhijrah keluar. Bila mana mereka berhijrah keluar, kadang-kadang diselesa, kadang-kadang dia dah terbiasa dengan keamanan, maka kadang-kadang dia lupa perjuangan dia. Tapi yang berada di dalam Palestin ini sendiri, sama ada yang di Gaza ataupun di tebing barat, yang setiap hari terpaksa berdepan dengan tentera untuk pergi ke hospital ataupun pergi ke kerja, ibu-ibu yang mengandung yang kadang-kadang kita dengar berita mengandung di checkpoint dengan sebab tidak dibenarkan untuk lepas checkpoint untuk sampai ke hospital dan sebagainya, maka mereka ini yang kita sebutkan pertama sekali tadi, keadaan memaksa mereka untuk menjadi orang yang berjuang. Yang kedua, apa yang menyebabkan mereka terus berjuang ialah bila mana mereka mempunyai contoh teladan yang baik. Contoh teladan yang baik ini kita boleh sebutkan kalau kita tengok setiap rumah di bumi Palestin ini ataupun di bumi Gaza ini, dia akan ada salah satu daripada tiga benda ataupun 3 orang. Yang pertama sekali, setiap rumah dia akan ada sekurang-kurangnya 1 orang yang syahid dalam perjuangan, dalam peperangan, dalam perjuangan menentang Zionis. Kalaupun tidak ada orang yang syahid, maka dia akan ada orang yang cedera di dalam pertempuran, cedera di dalam perarakan The Great Return March sebagainya. Dan kalau tidak ada orang yang cedera pun, maka mereka akan ada yang ketiga, iaitu ada orang yang ada di dalam tahanan Zionis. Jadi ini yang selalu disebutkan, sama ada di Gaza ini akan ada imma syahidan, imma musaban, imma asiran. Sama ada orang yang syahid ataupun orang yang cedera ataupun orang yang berada dalam tahanan Zionis. Jadi mereka ini mengambil iktibar daripada abang dia ataupun ayah dia yang telah terkorban ataupun pakcik dia yang telah pun syahid ataupun abang saudara dia yang berada di dalam tahanan Zionis. Jadi contoh itu sentiasa ada. Dan pada masa yang sama, perkara yang ketiga yang kita tidak boleh nafikan ialah bagaimana mereka ini sebenarnya ditarbiah dan dididik dengan semangat untuk berjuang ini sejak daripada mereka kecil, dan institusi yang mereka gunakan untuk mentarbiah ini ialah masjid-masjid yang mana di Gaza ni Ustaz, ataupun di Palestin secara amnya, budak-budak ini sejak daripada umur mereka 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, setiap hari selepas maghrib mereka akan pergi ke masjid untuk mengikuti kelas-kelas halaqah Al-Quran dan kelas-kelas hafazan Al-Quran. Sampaikan mereka ini kalau umur 5 tahun pergi ke masjid, tidak boleh membaca Al-Quran lagi, maka dia punya syekh dia akan bacakan dia Al-Quran, ayat yang nak dihafal secara berulang-ulang sampailah dia ini boleh menghafal melalui pendengaran. Jadi mereka ini duduk di dalam kelas-kelas tahfiz, duduk dalam tempoh contohnya 4 tahun, 5 tahun akan habis menghafal Al-Quran. Dan bila mana mereka habis menghafal Al-Quran, darjah 6 contohnya, umur 12 tahun, umur 13 tahun, mereka akan diserap pula ke dalam halaqah-halaqah yang kalau kita di Malaysia kenal sebagai usrah. Dia duduk dalam usrah dalam tempoh beberapa tahun, ditarbiah dan dididik dengan fardu ain, dididik dengan Al-Quran, dididik dengan sejarah, dididik dengan semangat perjuangan dan sebagainya. Bila mana habis halaqah yang pertama, mereka akan masuk pula ke peringkat halaqah yang seterusnya,
Dan sampailah kepada satu usia mereka akan diberi pilihan sama ada mereka nak terlibat dengan politik, sama ada di dalam Hamas dan sebagainya, ataupun mereka nak terlibat sebagai seorang mujahidin di dalam Brigade Izzuddin Al-Qassam contohnya. Jadi mereka ini akan dilatih dengan keinginan masing-masing. Jadi dengan sebab itulah apa yang dibuat oleh Syekh Ahmad Yassin mengasaskan Hamas pada tahun 1987. Kita ambil Hamas sebagai contoh sebab Hamas ni badan yang paling besar ataupun gerakan yang paling besar yang ada di Gaza inilah. Yang diasaskan tahun 1987 oleh Syekh Ahmad Yassin. Apa yang dia mulakan dengan sistem yang sama, malah apa yang telah dimulakan kalau kita baca sejak daripada pengasasan Ikhwanul Muslimin oleh Hassan Al-Banna, maka inilah yang diteruskan sampai ke sekarang. Sistem ini masih lagi berjalan yang memastikan tidak ada kekeringan dan tidak ada kekurangan pejuang-pejuang mujahidin yang ada di bumi Gaza ini. Sampaikan perang yang lepas, Ustaz, ribuan mujahidin Brigade Izzuddin Al-Qassam yang terkorban contohnya. Tetapi selepas daripada perang, kawan-kawan kita maklumkan puluhan ribu pemuda yang lain datang untuk menggantikan pemuda-pemuda ini yang telah pun terkorban. Jadi ini adalah hasil didikan, hasil role model yang kita sebutkan tadi, dan hasil suasana yang memaksa mereka untuk terus bangkit dan berjuang. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dengan gambaran itu memberi semangatlah kepada anak-anak muda Malaysia terutamanya, betapa semangat ini perlu diteruskan, semangat ini perlu direalisasikan dalam kehidupan dia supaya ia menjadi salah satu daripada pegangan dan juga menjadi satu semangat yang berterusan dalam menghadapi kehidupan seterusnya. Bukannya sekadar ataupun hanya pemuda Palestin, tetapi sepatutnya semua pemuda Muslim ini, Muslimin, Muslimat ini akan menjadikannya sebagai satu pengajaran ataupun iktibar dalam kehidupan mereka, insya-Allah. Baik, tadi Nadia ada sebut sedikit tentang pendidikan. Jadi kami di IPG ini adalah mendidik bakal guru. Jadi mungkin sebagai pengetahuan amlah, macam mana sebenarnya sistem pendidikan di Gaza ataupun di Palestin ini, sehingga boleh membentuk generasi yang terus berterusan berjuang, sanggup berkorban untuk agama dan negara, sehingga ke akhir hayatnya. Jadi mungkin ada rahsia dalam pendidikan ataupun sistem pendidikan yang ada di sana untuk melahirkan generasi yang begitu hebat, dan dapat kita lihat untuk memperjuangkan Palestin dan Al-Aqsa khususnya. Okey, sebenarnya di Palestin ni, kalau kita tanya mereka yang berumur 30-an, 40-an, dia akan maklumkan kepada kita bahawa sistem yang mereka gunakan sebelum daripada ini ialah sistem pendidikan Mesir. Sebab Gaza sebelum daripada perang 7 hari, mereka ini berada di dalam sistem pendidikan Mesir ataupun di bawah kawalan Mesir. Jadi hanya beberapa mungkin belasan tahun yang lepas ditukar sistem tersebut kepada sistem pendidikan Palestin. Dan sistem pendidikan Palestin ni dia tidak jauh berbeza sebenarnya dengan sistem yang ada di negara-negara Arab yang lain. Tetapi saya rasa satu benda yang diajarkan kepada mereka yang tidak diajar di tempat lain ataupun yang tidak ada di tempat lain ialah sejarah berkenaan dengan Palestin itu sendiri. Bila mana diajarkan kepada mereka bagaimana negara mereka dijajah, intifada yang berlaku sepanjang penjajahan, apa yang dibuat oleh penduduk Palestin sendiri, tok nenek mereka untuk bangkit menentang. Jadi kalau kita tengok sejarah ini juga diajar di negara kita, di Malaysia diajar tentang sejarah Malaysia, pembentukan Malaysia dan sebagainya. Jadi dari segi sistem dia tidak banyak berbeza. Tetapi apa yang membezakan mungkin guru-guru di sini dengan guru-guru di tempat-tempat yang lain ialah inisiatif yang mereka sendiri ambil untuk memastikan pelajar-pelajar mereka ini menjadi orang yang faham tentang isu Palestin, ataupun orang yang faham tentang pengorbanan, ataupun orang yang faham tentang perjuangan. Sebab itu sistem ataupun model ini adalah sesuatu yang kita sendiri
boleh ambil di Malaysia. Contohnya, bila mana kita mengajar tentang sejarah, kita tidak mengajar semata-mata tentang sejarah penjajahan ke atas negara kita, tetapi kita mengajar juga ataupun menerapkan juga semangat yang sama ke atas murid-murid kita. Maksudnya kalau kita ajarkan tentang penjajahan, contohnya cikgu-cikgu ini yang sepatutnya celek kepada isu, dia tak perlu sebutkan contohnya kita dulu dijajah dengan senjata. Pada hari ini kita berdepan dengan penjajahan minda, apa yang disebut sebagai 5S, smoke, rokok, skrin, televisyen, seks, pornografi dan sports, sukan yang digunakan untuk mengalihkan pandangan dan pemikiran para pemuda. Jadi guru-guru ni bila dia ada semangat dan jiwa tarbiyah itu, bila dia mendidik sebagaimana yang kita sebutkan tadi, untuk dapatkan pahala sebelum dia fikir untuk dapatkan gaji di hujung bulan, maka dia akan ada sentuhan yang dia boleh berikan kepada pelajar-pelajar dia untuk memastikan pelajar dia ini menjadi orang yang cinta kepada agama dan cinta kepada perjuangan. Kita boleh cerita tentang suasana yang berada di negara kita sendiri. Bagaimana sejarah, contohnya kalau kita sebut sebelum daripada ini isu penghapusan Jawi dan sebagainya. Jadi cikgu-cikgu ni kalaulah dia punya masa yang dia ada terluang ini, habis mengajar di sekolah, balik ke rumah bersama-sama dengan generasi wallahualam. Kalau cikgu-cikgu yang zaman sekarang ni mungkin dia balik main PUBG dengan geng-geng kawan-kawan sekolah dia yang ada di IPG ke ataupun dia balik untuk main Clash of Clans ke. Tak tahulah Ustaz maklum ke tidak permainan-permainan ini. Pernah dengar permainan ataupun dia sibuk nak buat video TikTok ke apa ke, maka dia tidak akan ada masa untuk tahu dengan dan cakna berkenaan dengan perkembangan semasa. Tetapi bila dia cakna dengan apa yang berlaku di luar dan apa yang berlaku di dalam negara dia sendiri, maka insya-Allah roh semangat perjuangan itu sendiri dia boleh salurkan kepada murid-muridnya. Dan murid-murid zaman sekarang ni dia bukan macam murid-murid zaman dulu. Cikgu datang bagi ilmu dia telan. Tetapi dia dapat rasa sebenarnya bila mana cikgu dia tu mengajar dengan penuh kasih sayang, bila mana cikgu tu dia mengajar dengan ikhlas, bila mana dia tahu cikgu dia mengajar dia untuk membentuk manusia, bukan sahaja untuk membentuk seorang murid ataupun semata-mata untuk dia dapatkan kecemerlangan di dalam peperiksaan dia semata-mata. Jadi itu satu. Yang keduanya ialah cikgu-cikgu di sini saya tengok kelebihan dia ataupun dalam teks silibus Palestin itu sendiri, dia menerapkan ataupun mengaitkan semua yang dia ajar dengan Al-Quran. Contohnya bila dia ajar tentang sains, dia ajar tentang pergerakan matahari ke, ataupun dia ajar tentang pergerakan lautan yang tidak bercantum dan sebagainya, maka mereka ini akan sebut ayat-ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang fakta-fakta ini. Jadi ini mungkin juga kelebihan yang ada pada guru-guru mereka. Mereka ini adalah orang yang hafal Al-Quran, mereka ini adalah orang yang didik dan dekat dengan Al-Quran. Jadi dia sebut tentang laut yang tidak bercantum, dia boleh petik daripada Al-Quran ayat apa yang disebutkan tentang kehebatan dan kekuasaan Allah berkenaan dengan benda tersebut. Disebutkan tentang bagaimana unta contohnya di Safinatus Sahra contohnya disebutkan sebagai kapal di padang pasir. Mereka boleh sebutkan ayat-ayat berkaitan dengan kelebihan yang ada pada unta dan sebagainya. Jadi itu inisiatif yang saya rasa guru-guru perlu ambil. Kita tak boleh mengajar apa yang ada di depan mata kita sahaja, tetapi pada masa yang sama kita kena tiupkan semangat dan roh apa yang kita ajarkan kepada budak-budak, dan pada masa yang sama kita kena cakna isu supaya kita boleh berkongsi dan kaitkan apa yang kita ajar, sebab sejarah ni benda yang berulang-ulang. Apa yang kita ajar hari ini, esok kita akan ajar benda yang sama. Apa yang berlaku hari ini, esok akan berlaku benda yang sama. Jadi kita boleh cakna kepada isu-isu, dan pada masa yang sama kita boleh buat bacaan, boleh tengok YouTube dan sebagainya, supaya kita boleh kaitkan juga semua benda yang kita ajar ini dengan agama kita. Sebab agama kita agama yang syumul, agama kita agama yang menyeluruh. Semua benda yang kita ajar sebenarnya berkaitan dengan agama Islam kita, dan ia merangkumi semua aspek kehidupan. Wallahualam. Alhamdulillah. Jadi apa-apa pun kita mesti berpegang pada agama. Sebab betul, dengan panduan Al-Quran, panduan hadis, apa yang berlaku tidak akan menjadi sia-sia. Apa yang berlaku yang berada di hadapan kita merupakan
satu ilmu, satu maklumat yang sepatutnya boleh memperkayakan kita dengan pengalaman, dan pengalaman itu boleh mendidik kita lah sebagai seorang muslim mudah-mudahan. Okey, baik. Saya rasa ini mungkin soalan yang terakhir lah kot. Soalan terakhir berkaitan dengan apa ni yang dapat kita buat pada petang ini, di Malaysia lah petang. Iaitu tentang korban. Korban di sana, korban di sana, bagaimana pelaksanaannya, dan juga sempena Idul Adha inilah, dan seterusnya tentang apa harapan Najir sendiri lah, dalam Persatuan Cinta Gaza Malaysia ini, mungkin untuk kita war-warkanlah kepada semua rakyat Malaysia tentang tujuan dan juga tentang wujudnya peranan yang dilaksanakan oleh CGM ini. Okay, Ustaz, kita kalau tengok agama Islam kita sebenarnya dia ajarkan kepada kita bahawa Aidul Adha dia adalah Aidul Akbar, Eid yang besar, dan Idul Fitri adalah Eid yang kecil. Tapi kita kat Malaysia ni terbalik, atau negara-negara jiran kita pun sama ikut terbalik dengan kita. Kalau kita puasa, dah puasa 1 bulan, dah penat habis puasa, seronok nak masuk ke dalam hari raya, boleh makan selama 1 bulan. Cuma tahun ni Allah tarik nikmat rumah terbuka dan sebagainya. Tapi itu kebiasaan ataupun norma yang kita buat. Kita beli baju raya dan sebagainya, dan bila mana sampai hari raya Aidil Adha, biasanya kita korban, balik kampung berkorban, dan tidak ada semangat ataupun tidak ada suasana yang sama seperti hari raya Aidilfitri. Tapi berbeza di negara-negara Arab, mereka ini memang menganggap bahawa Aidil Adha adalah Aidul Akbar, dan mereka ini merayakan Aidul Akbar lebih daripada Aidul Fitri, di mana mereka ini dalam suasana terhimpit, dalam suasana tidak ada peluang pekerjaan, dalam suasana gaji yang dipotong. Kalau kita punya pegawai-pegawai kerajaan di sini, Ustaz, lebih kurang dah 5 ataupun 6 tahun gaji mereka dia dapat sekitar 30 hingga 40% saja daripada gaji mereka. Itu pun setiap 40 hari kadang-kadang baru dia dapat gaji. Tapi walaupun begitu, mereka ini untuk berdepan dengan hari raya korban, mereka akan kumpulkan duit dalam tempoh yang panjang. Sampailah kepada hari raya korban, maka apa yang mereka ada, mereka akan berikan, sebab ibadah korban ini dianggap sebagai satu ibadah yang sangat penting dan sangat bermakna buat mereka. Jadi di Gaza ini, walaupun harga lembu sangat mahal, kalau kita tengok NGO semua meletakkan harga yang lebih kurang sama untuk seekor lembu ataupun untuk satu bahagian lembu ni, di Gaza RM1,900. Kalau di Malaysia ni tambah sikit lagi boleh dapat seekor lembu. Tapi di Gaza RM1,900 untuk satu bahagian. Dan walaupun lembunya besar lah, lebih kurang 550 sehingga 600 kg sebagaimana yang kita buat di CGM. Jadi kalau di Malaysia tu nampak macam badak, bukan lembu lah. Jadi walaupun nilainya tinggi, tetapi mereka sanggup untuk meletakkan duit untuk berkorban. Tapi walaupun kita sebutkan sebegitu, tetapi sebenarnya keadaan ekonomi di Gaza ni semakin lama semakin teruk. Kalau saya ingat masa saya sampai dulu pada tahun 2013, 2014, setiap kali hari raya Aidil Adha, kalau kita jalan di jalan raya di Gaza ini, kita akan nampak darah mengalir di bawah-bawah pintu, di bawah pagar rumah, yang menandakan bahawa ahli rumah tersebut telah kumpulkan duit bersama-sama untuk laksanakan ibadah korban. Dan biasanya mereka ini dia tak kumpul di masjid-masjid, dibuat di masjid-masjid dan sebagainya, tapi masing-masing dia korban buat di rumah dia. Biasanya kambing lah. Kambing ni dia akan buat, disembelih, bawa balik ke rumah. Dia akan sembelih bersama-sama dengan ahli keluarga dia lapah sama-sama dan dia masak dan agihkan sama-sama. Tapi dalam beberapa tahun kebelakangan ini, suasana tersebut semakin lama semakin padam. Orang semakin lama semakin kekeringan, semakin tidak mampu untuk melaksanakan ibadah korban. Tapi kita harapkan insya-Allah akan ada perubahan, akan ada kebaikan untuk mereka dan keadaan akan menjadi semakin baik. Jadi itu sedikit sebanyak suasana korban yang ada di bumi Gaza ini. Untuk kami di CGM masih lagi membuka peluang korban. Sebelum ni alhamdulillah masa kita mula-mula buka sekitar 3 minggu lepas, kita sasarkan 25 ekor lembu
Seekor lembu dengan harga lebih kurang 13,000, lebih kurang RM13,000 ataupun RM12,000 seekor lembu. Hari ini alhamdulillah kita dah dapat sekitar 31 ekor lembu, lebih daripada sasaran, dan kita letakkan sasaran lagi 3 ataupun 4 ekor. Sebab NGO tahun lepas yang datang nak minta lembu dengan kita untuk diagihkan kepada orang di sekitar mereka yang memerlukan, ada sekitar 30 buah NGO. Hari ini dah sampai 80 buah NGO dan permintaan masih lagi masuk untuk mereka dapatkan daging agihan ini. Jadi kita insya-Allah cuba bersama-sama untuk dapatkan jumlah yang lebih. Dan untuk akhirnya mungkin nasihat sedikit sebanyak yang saya boleh berikan, satu benda yang saya nampak di bumi Palestin ini sejak daripada kita berada di Palestin ataupun suasana masyarakat Malaysia. Kalau kita cakap bila mana kita berada di bumi Palestin ini ialah masalah masyarakat Malaysia yang membantu dan mendukung isu Palestin ini dalam keadaan mengikut sentimen. Mengikut sentimen ni apa maknanya? Maknanya bila mana kita mendengar berlaku serangan di bumi Gaza, berlaku serangan di bumi Palestin, bila kita dengar berlakunya peperangan, barulah mereka ini akan tergerak hati mereka untuk membantu. Bila mana mereka melihat anak-anak yang kadang-kadang perut terburai, kita melihat tengok budak-budak yang kehilangan ibu dan ayah, kita tengok mak dan ayah yang tidak balik dengan sebab keluar berjuang di medan peperangan dan sebagainya, barulah kita akan sebutkan dan kita akan katakan bahawa rupanya Palestin sedang ditindas. Sebenarnya Palestin berada di dalam keadaan yang tidak baik. Palestin sedang berada di dalam keadaan ekonomi yang buruk. Maka akan berpusu-pusu masuk sumbangan, akan berpusu-pusu masuk bantuan dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama, bila mana kita berada di dalam suasana yang tidak ada peperangan, tidak ada serangan dan sebagainya, maka rakyat Malaysia akan diam. Kalau kita tengok, walaupun saya sebut tadi bahawa kita punya korban dah mencapai angka yang baik, tetapi sumbangan am yang kita buka untuk orang yang tak mampu untuk laksanakan korban, kalau kita letakkan sasaran 350,000 untuk kita dapat kumpulkan, ketika ini baru dapat sekitar 190,000. Jadi maksudnya sumbangan ini masih lagi diperlukan dan solidariti ini masih lagi perlu ditunjukkan. Jadi itu kefahaman yang perlu dititipkan ke dalam pemahaman orang-orang Malaysia ataupun orang-orang di luar sana, di negara-negara Islam yang lain, bahawa Palestin memanggil kalian dan Palestin memerlukan kepada kalian sepanjang masa sampailah bumi ini dapat dibebaskan semula, bukan semata-mata ketika mana berlaku peperangan, berlaku serangan dan sebagainya. Dan kita mempunyai tanggungjawab untuk ambil tahu tentang Palestin ini, untuk baca tentang Palestin, untuk tahu bahawa rencana Zionis Israel ini bukan sahaja berlaku di Palestin untuk memastikan Palestin ini dapat terus dijajah dan ditakluk, tetapi tangan-tangan mereka sampai kepada seluruh negara-negara Islam. Tangan-tangan mereka untuk mengubah kuasa orang-orang Islam dan negara-negara Islam sampai dan sedang berjalan dengan begitu terancang. Jadi kita kena celek mata, kita kena celek hati, dan sebagaimana yang Ustaz sebut tadi, pegang kepada agama Islam, pegang kepada Al-Quran dan hadis, insya-Allah kita tidak akan terpesong. Wallahu a'lam. Terima kasih ya Saudara Nadir ya. Dan tadi berlaku sedikit masalah ya, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ya sebenarnya boleh memberikan kesan ya yang lebih baik daripada itu ya. Dan kami ya di Jabatan Pendidikan Islam dan Moral ya, IPG Pendidikan Islam ya, Kampus Pendidikan Islam Bangi ya, amat berusah hati dengan apa yang telah Nadir sampaikan pada petang ini ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini menjadi salah satu daripada asbab kepada kelahiran generasi muda yang lebih baik yang lebih bersemangat dalam memperjuangkan agama Islam terutamanya secara umumnya dan juga terus berusaha untuk memberi sumbangan, tak kira lah dalam apa juga bentuk kepada Palestin, kepada Gaza, penduduk Gaza, dan juga untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa ini sebagai salah satu daripada masjid utama dalam Islam ini dan
akhirnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Nadir kerana sudi untuk bersama saya pada petang ini dan insyaAllah kita akan cuba buat mungkin live streaming lagi yang lebih besar dengan kehadiran pelajar-pelajar di sini supaya mereka dapat mungkin terus berdialog berbicara untuk semangat kepada mereka sebab di IPG ini adalah tempat untuk melahirkan guru-guru dan daripada guru-guru inilah warasatul anbiya inilah yang akan melahirkan membentuk generasi Rabbani dan mudah-mudahan ini semua adalah usaha-usaha yang kita usahakan dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi terima kasih ucapkan kepada Nadir dan kami semua mendoakan agar segala usaha yang telah Nadir lakukan dan akan lakukan ini akan berjaya dan menjadi ibadah yang bukan sahaja bernilai di dunia tetapi akhirnya ialah sebagai amalan ibadah kita di akhirat nanti mudah-mudahan. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.